Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Saya tak boleh nak cakap kuat sangat. Sekarang sebenarnya pukul 3 pagi. Okey, waktu saya buat video ni. Okey, hari ni saya nak buat sedikit perkongsian tentang satu isu yang agak menarik untuk kita bincangkan. Eh, Iaitu di mana ada satu kes sebuah kilang mereka menggunakan NEM, pemasangan solar untuk mengurangkan bil elektrik penggunaan bil elektrik pada kilang tersebut. Namun ada dua isu yang ditanyakan kepada saya, iaitu isu yang pertama sebab mereka dapati jumlah tenaga PV yang dihasilkan tak sama dengan bacaan ekspor pada meter TMB. Maksudnya pada meter TMB tu dia ada bacaan ekspor, dia kata kenapa nilai pada bahagian ekspor meter ni tak sama dengan apa yang inverter bagi. Okay, itu isu pertama. Mungkin ada salah faham di situ yang kita akan bincangkan. Dan isu yang kedua, dia bertanyakan tentang kenapa disebabkan kilang ni ada bulan tertentu dia tidak run pada full load ataupun kita kata tidak run secara penuh, maka pada bulan tersebut, contohnya pada bulan lepas, sebab dia tak run penuh, penggunaan tenaga sedikit, solar menghasilkan tenaga jauh lebih banyak tapi bil dia tidak negatif. Kita akan cuba bincangkan dua salah faham yang mungkin juga berlaku kepada rakan-rakan lain, yang mana kita lihat benarkah di mana salah faham tersebut dan macam mana penyelesaian yang sebenar. Okey, so apa yang kita nampak dekat sini, ini adalah load profile. Ini adalah jumlah penggunaan penghasilan tenaga yang dihasilkan oleh solar pada kilang tersebut. So kalau kita tengok ini pada bulan 12 lah sebenarnya. Okay, ini adalah pattern dia, pattern penggunaan tenaga. So jumlah tenaga yang berjaya dihasilkan oleh PV solar tersebut adalah sebanyak 44,961 kilowatt hour. Ini adalah jumlah tenaga yang dihasilkan. Okey, kita pergi kepada isu yang pertama terlebih dahulu. Isu pertama tadi kita kata pengilang tersebut ditanyakan kenapa jumlah PV yang dihasilkan ni, ini adalah bacaan daripada inverter. Sekejap saya tulis. Okey, ini adalah bacaan daripada inverter. So dia tanya kenapa bacaan inverter sebanyak 44,961 tapi bacaan ekspor pada meter cuma 22,000. So separuh hilang. Dia kata mana pergi separuh tenaga solar ni hilang? Adakah disebabkan losses dan sebagainya? Okey. Itu soalan pertama dia. Dan pada masa yang sama pun dia tanya juga, sebab dia menghasilkan 44,000 dan dia kata load yang dia pakai cuma 8,000, okey. Kenapa bil dia kalau kita tengok dekat sini, bendanya sama dan bil dia malah bukan dia jadi negatif, malah jadi positif. Okey, itu isu kedua yang dia tanya. So kenapa bil tersebut jadi positif, RM56 sedangkan dia menghasilkan tenaga yang sangat banyak, penggunaan yang sangat sedikit, tapi bil dia masih positif, which is bukan negatif. Okey, itu adalah persoalan kedua yang kita akan bincangkan. Kita pergi kepada persoalan pertama dulu. So, dalam persoalan pertama ni, macam saya bagi tahu tadi, dia kata dia menghasilkan tenaga yang cukup banyak. Tapi dia kata kenapa tak sama dengan bacaan pada keluaran pada bahagian meter. Okey. Dekat sini salah faham yang berlaku. Kalau kita tengok, kalau saya draw lukisan, dia macam ni, apa yang berlaku, kalau kita ada solar panel, okey, kita akan ada inverter. Lepas tu inverter ni akan masuk ke kilang dahulu. Okey. Kalau ada lebihan, baru dia pergi kepada meter, export meter. Okey. So, dalam kes ni, walaupun tenaga yang dihasilkan dekat sini, kalau kita tengok, sekejap okey. Tenaga yang hasil dekat sini adalah banyak, 44,000. Okey, kalau kita tengok dekat sini 44,000. Tapi ini adalah bacaan pada inverter sini. Okey, inverter baca dia ada sebanyak 44,961. Yang bacaan pada bil ni, ini adalah bacaan ekspor, which is bacaan yang keluar ke TNB.
Okey, bacaan keluar yang ke TNB adalah sebanyak 22,103. So mana pergi yang lain? Sebenarnya yang lain tu adalah datang di sini. Di mana kilang ni sendiri dah menggunakan tenaga tersebut, baki barulah dia keluarkan. So macam mana saya nak justify bahawa memang kilang ni menggunakan baki which is 44,000 tolak 22,000, lebih kurang 22,000. Uh, memang saya tak ada buat measurement lah, tapi kita based on the historical data. So kalau kita tengok historical data, ni kalau kita tengok ini adalah jumlah penggunaan data sebelum ni. Julai, Oktober, November. Kalau kita tengok pattern dia lebih kurang sama. Julai, Oktober, November, pattern dia lebih kurang sama. So, Ogos, September ni dia run full load. Okay, run mesin-mesin dia semua run. Tapi waktu bulan tertentu, penggunaan dia walaupun sedikit tapi wujud penggunaan. Dan kalau kita ambil contoh bulan Oktober, sebab November, hujung November dia baru start solar. So saya tak nak kacau bil November. Saya nak tengok bil sebelum solar dipasang. Okey, solar PV dipasang. So kalau kita tengok dekat sini, pada bulan Oktober penggunaan tenaga adalah sebanyak 18,000. So itu pada bulan Oktober lah. So dengan kata lain, walaupun kilang dia tidak beroperasi secara penuh macam dia bagi tahu, tapi penggunaan tenaga adalah sebanyak 18,000 kilowatt hour. Dan kalau kita tengok kes kita tadi, kita ada generate 44,000 dan keluaran kita lebih kurang 22,000. So kalau kita assume penggunaan dia sama, okey, ini cuma assumption je lah. Assume penggunaan dia 18,000, so kita boleh dapati bahawa dia punya keluaran sepatutnya lebih kurang 26,000 ataupun 22,000. So kita boleh nampak lebih kurang lah. So berkemungkinan besar bahawa penggunaan pada bulan 12 tersebut adalah lebih tinggi, mungkin lebih kurang 22,000 ataupun lebih tinggi daripada 22,000. Saya suspect dia lebih tinggi daripada 22,000 sebab tu keluaran dia adalah sebanyak yang dia ekspor cuma 22,000 sahaja. Okay. So dekat sini salah faham pertama tadi itulah ini adalah bacaan inverter. Okey. Kilang biasa dia akan consume sendiri, lebihan barulah kita eksport. So bacaan pada bil ni adalah bacaan eksport. Okey. Bacaan pada inverter adalah bacaan daripada solar dan wujudnya consumption ataupun kita kata penggunaan oleh kilang tersebut walaupun dia tak run pada full operation. So tak adalah kita kata bahawa tenaga tersebut hilang, tak tahu ke mana. Sebenarnya tak, sebenarnya dia digunakan. Okey, itu isu pertama. Isu kedua, kalau kita dah ada lebihan tenaga ni kan, kenapa tiba-tiba masih wujud perkataan import? Kalau kita tengok dekat sini, masih wujud perkataan import iaitu penggunaan tenaga daripada TNB. Okey, satu kita kena faham. Import ni akan berlaku sekiranya PV waktu tu tak cukup, PV waktu tu rendah, automatik akan ada penggunaan tenaga daripada TNB kepada kilang. Okey. So waktu bila PV ni tak cukup? Contoh, waktu mendung, waktu hujan ataupun kes kedua pada waktu malam. So bila pada waktu malam, solar memang tak hasilkan tenaga lah. So mereka akan import daripada TNB. Itu adalah bacaan import. Okey. So sekarang kita tengok dekat sini kita ada ekspor iaitu lebihan. Setelah kilang tu pakai ada sebanyak 22,000 tapi waktu PV ni tak cukup ataupun dia tak beroperasi, kilang ni menggunakan 8,000. Okey. So itu adalah bacaan import. Okey. So di situ saya harap kita boleh faham kenapa wujudnya eksport import dan kenapa bacaan di sini 22,000 disebabkan penggunaan oleh kilang tersebut. Sebenarnya nak lebih tepat sepatutnya kita buat measurement lah, kita kena log data dan sebagainya, tapi dalam kes ni sebab saya tak ke sana pun, saya ada information ni, so daripada sini kita boleh buat hipotesis. Okey, soalan kedua tentang bil. Kenapa bil dekat sini flat? Kenapa bukan negatif? Okay, kalau kita tengok bil pada bulan Disember, flat. Sama je, biru dengan merah. Okey, untuk menjawab soalan tu, kenapa biru dengan merah tu sama, saya clearkan dulu semua drawing. Okey. Alright. Sekejap. Kita patah balik kepada slide sebelum ni. Okey.
So, kenapa dia flat? Sebenarnya jawapan dia dekat sini. Tadi kita kata jumlah eksport 22,000, jumlah import sebanyak 8,000. Okey, kilang tu sendiri sebenarnya dia dah guna sebahagian daripada tenaga daripada solar. Baki daripada tenaga solar tu adalah sebanyak 22,000, tapi pengurangan ataupun kita kata jumlah yang tak cukup adalah sebanyak 8,000. Sebab tu dekat sini saya bulatkan, sebenarnya saya nak highlight ini bukan penggunaan sepenuhnya. Dia adalah penggunaan pada masa di mana solar tidak berfungsi. Sebab tu kita panggil kilowatt hour import. Okey. Disebabkan ada penggunaan kilowatt hour import ni, bacaan inilah yang akan lebihan-lebihan yang kita ada tadi, dia akan cancelkan. Itu yang kita panggil dalam konsep NEM. Dalam konsep NEM, dia akan cancelkan one to one. Maksudnya, dalam kes ni, dia generate 22,000, dia guna 8,000, okey. Lepas dia tolak baki yang dia dah guna itulah. Ini adalah dia guna di luar waktu solar beroperasi. So dia akan cancelkan 8,000 ni dengan 22,000 lebihan tadi. Sebab tu kalau kita tengok, bila dia cancelkan, nampak ini adalah import, betul tak? Ni import, dia akan cancelkan dengan export. Sebab tu kalau kita tengok dekat bill tadi sama je untuk bill bulan ini. Yang biru dengan yang merah. Sebab dia akan balancekan. Sebab dia bukan konsep FIT. Dalam konsep FIT, kalau ada lebihan, kita jual. Dalam NEM, dia tak ada istilah jual. Yang ada, dia cancelkan sahaja penggunaan apa yang kita pakai dengan apa lebihan yang masih wujud. Itu konsep NEM. Okay, so katakan kita ada 22,000, kita cancelkan baru 8,000. Lagi 14,000 mana? Lagi 14,000 dia akan bawa ke bulan depan. Tapi kalau saya tak silap, dia cuma bawa sekali je. Kalau bulan depan masih tak guna habis, dia akan burn. Okey? Dia akan burn lah. So dalam kes tu, sebab tu kadang-kadang bila kita nak buat NEM, kita kena pastikan bahawa load kita tu cantik. Kalau tak, ada ketika kita terpaksa burn kita punya penggunaan ataupun penghasilan tenaga elektrik. Alright. So, soalan ketiga tadi, kenapa, okey, saya harap dah menjawablah kenapa dia tak ada negatif. Sebab dia NEM dan dia bukan FIT. So, kita tak ada buat bayaran kepada lebihan tersebut, tapi kuota tu dibawa ke bulan depan. So, kenapa dekat sini masih kena bayar? Kenapa masih ada RM56? Okey, untuk jawab soalan ni pula, kita kena faham dalam konsep NEM, dia kata dia cancelkan penggunaan import versus lebihan ekspor. Dia cancelkan. Tapi dekat bill kita kalau kita tengok, okay, ini dia dah cancelkan, dia dah cancelkan, dia dah cancelkan. Kita masih ada charge KWTBB. So sebenarnya kenapa sini positif? Positif disebabkan oleh charges ni. Okay, tax lah, kita punya tax. Okay, so dia tak ada kena-mengena dengan penggunaan tenaga. Penggunaan tenaga dah betul, dia dah cancel. Tapi kita masih tetap perlu bayar tax, iaitu RM56.43. Okey, so saya harap dua persoalan yang kita bincang yang ditanya tadi jelas. Okey, saya rumuskan balik. Jumlah tenaga PV dihasilkan tak sama dengan nilai ekspor meter. Betul, memang tak sama sebab pada PV ataupun pada inverter adalah bacaan daripada solar. Dan lepas tu dia sebenarnya kilang tu sendiri atau pembangunan tu sendiri akan menggunakan lebihan baru pergi kepada export meter. Sebab tu dia tak sama. Okey. Dan kenapa bil TMB tak ada negatif walaupun kilang tak beroperasi penuh, memang tak ada sebab dia adalah NEM. So yang ada hanya dia cancel each other dan sekiranya masih ada lebihan dia akan bawa ke bulan depan. Okey, insyaAllah dalam video seterusnya saya akan kongsi pula kenapa bila kita pasang solar, kadang-kadang kita terkena power factor penalty. Alright, terima kasih, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.